Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya Zah, kita berjumpa lagi dekat channel Sikit Yusof. Macam biasa, menceritakan masalah-masalah kita dan sebagainya. So, rasanya suara clear sebab Sikit dah pakai mic. Okey? Okey. So, untuk basic dalam cerita video kali ni, Sikit nak menceritakan panduan asas pengguna-pengguna kereta Persona ataupun Gentoo. Okey? Andai kata video ni bermanfaat lah. Minta tolong share. Okey? Yang ada masa untuk komen kat bawah kan. Boleh komen ataupun kalau untuk pertanyaan tu next time kita cerita balik. Okey? Okey, jom kita cerita sikit kat sini. Okey. Siapa-siapa pengguna untuk kereta Persona kalau kita tengok daripada sudut enjin, cuba tunjuk enjin dulu. Okey. Untuk model enjin Campro Persona, enjin Campro kita tahu, dan juga Gentoo. Okey. Nampak Gentoo. Okey, kalau kita tahu daripada sudut daripada enjin yang kita tengok ni, asasnya datangnya kita tengok sisi pun model Gentoo ni dia menggunakan 1.6 juga, sama juga dengan Persona ni. Okey. Apabila kita tengok daripada sudut pembukaan daripada dah buka dia punya apa ni, cover dia lah, dia dah buka cover dia, so kita boleh nampak sikit bentuk enjin dia tu. So kita tengok pun memang dah tak ada cover, so kita boleh tengok dalam keadaan worker cover dia menggunakan class iron ataupun alloy. Okey, bila kita tengok Persona punya, dia menggunakan plastik. Okey. Okey, dia sebenarnya setiap sistem yang update, okey, sistem yang sentiasa diupdate oleh pengeluar kereta. Kita macam CK ni. Okey, macam CK ni hanyalah merepair kereta saja. Andai kata ada masalah daripada kereta, kita akan check dan tengok punca masalah apa dan kita akan bagi tahu pada customer, cerita kat customer supaya mereka lebih faham sebenarnya. Bukan CK nak cakap kosong ke tak sebenarnya. Penjelasan daripada siapa yang dah jumpa CK, dia akan tahu. Okey? Sebenarnya CK pakai spek mata ni disebabkan mata CK ni merah. Okey? Sebab CK main welding semalam, so apabila cahaya terlampau kuat memang tak tahan. Alright. So okey, sistem yang telah diupdate oleh untuk kereta Persona ni kalau kita tahu. Okey? Apa yang kita tahu, sistem yang telah diupdate sebenarnya ada kebaikan dan ada keburukan dia. Okey? Yang pertama, kalau kita tengok dia menggunakan cover plastik. Okey, tengok terang. Cantik gambar. Terang. Kita nak pakai lampu. Tak payah. Okey. So bila jelas Oh, terbaik. Okey, Sikit menggunakan kamera apa Canon lah. Bukan? Alright. So kalau kita tengok model ni, kalau daripada permukaan atas kita tengok ada 4 coil plug 4 coil plug. Okey. Jaranglah dia sekali rosak terus 4-4. Selalunya dia akan rosak satu per satu. Okey, punca-punca plug coil boleh rosak, tengok kadang-kadang dia dah terlampau lama ataupun usia terlampau. Orang kata dah lama pakai sampai 5 tahun, 6 tahun, dia akan rosak. Kok mana-mana pun dia mesti boleh rosak. Tapi kalau untuk jangka tempoh panjang boleh tahan sampai 10 tahun pun ada plug coil ni sebenarnya. Okey, dia lebih simple dan lagi mudah di mana dia buat satu persatu. Dia nak bagi sistem update tu lebih, orang kata macam mana cakap lebih padu. Okey, berbanding menggunakan plug coil satu. Contohnya untuk kereta Gentoo. Okey, untuk kereta Gentoo kalau kita tengok kat sini, dia punya plug coil, kalau korang tengok betul-betul, plug coil ni sama sebiji dengan kereta Wira VDO. Wira VDO. Sistem Wira VDO menggunakan plug coil. Okey, kalau untuk Wira Carburetor dia menggunakan distributor, MMC pun menggunakan distributor. Tapi untuk kereta fully injection, kebanyakannya mesti menggunakan plug coil. Jalan sistem yang lebih mudah dan efisien. Okey? So kalau kita tengok kat sini menggunakan plug coil 4. Macam mana orang kata? Dia terus 4 bercabang, terus pergi ke 1, 2, 3 dan 4 lah. Okey. Kat situ memang ada firing order dia. Tapi firing order bukan 1, 3, 4, 2 tau. 1, 2, 3, 4 sahaja. Okey.
Itu basic yang kita tahu. Basic kedua, perbezaan daripada kereta ni sebenarnya, manifold dia dibuat daripada kelas iron lah, ataupun alloy untuk kereta Gen 2 kan. Okey. Boleh nampak tak man? Cuba tengok daripada tepi. Cuba tunjuk sudut dalam. Nampak? Nampak? Dia menggunakan kelas iron ataupun apa? Aluminium. Okey? So kalau kita tengok, dia memang ada kebaikan di mana untuk model ni memang dia tak ada masalah macam kereta Persona yang menggunakan sistem AIFM, di mana kalau kita tengok dia menggunakan plastik. Plastik ni bukan nak jimat sebenarnya. Boleh cerita ke nak jimat sebenarnya. Dia lebih mudah lah orang cakap. Dia lebih orang kata macam mana nak cakap Orang kata dapat lebih menjimatkan sebenarnya. Tapi original lah, bukan modified punya. Okey, itu panduan asas untuk perbezaan sebenarnya daripada enjin, daripada segi piston ke, valve ke, semua dalam keadaan sama. Okey, head dalam keadaan sama. Cuma adalah part-part lubang untuk skru ada perbezaan sikit. Okey, jom basic kereta kita tengok daripada dalam kereta kejap Okey. Okey, cantik. Nampak Alright, so basic kereta kalau kita menggunakan kereta siapa-siapa menggunakan kereta, korang jangan terlepas pandang. Okey, benda ni sikit cerita Benda ni nampak simple. Benda apa ni? Orang panggil seat belt. Okey? Bukan nampak polis baru pakai tau. Tapi kita kena pakai bila kita menggunakan kereta ni. Okey? Yang pertama, benda ni kita kena tahu dia berfungsi ataupun tak. Cara menggunakan benda ni biasa, tapi andai kata korang tak tahu ataupun tiba-tiba korang tarik macam ni tapi dia miss. Korang hati-hati. Benda ni nampak kecil. Kegunaan dia semasa andai kata terjadi kemalangan ke apa, dia akan berfunction, dia akan lock. Ni contoh lock. Bila kita tarik laju, dia akan lock. Kalau kita tarik laju, dia macam ni, habis. So maknanya sekarang ni kita kena pastikan seatbelt dalam keadaan okey. Simple je. Sebab sikit pakai kacamata, sebab mata sikit merah. Nampak? Nampak merah? Okey. Bukan suka-suka pakai. Okey. So selain daripada tu, kalau untuk kereta Persona model ni, kita tengok dia punya seat cantik sikit Okey. Okey, lama-lama lampu semua sebelum ni sikit dah cerita dah Lampu check light, lampu. Okey, ni lampu tunjuk. Lampu handbrake. Lampu handbrake sekali dengan minyak brake kurang. Bawah ni lampu, orang panggil teko Aladin orang panggil. Tapi bila lampu ni menyala, wajib korang terus berhenti kereta. Tak kira wayar putus ke apa pun, korang wajib cek minyak hitam terus. Okey? Okey, yang ni. Meter ni engineering buat tau, bukan CK buat. Bukan CK nak ajar. Dia buat memang untuk korang tengok. Bila korang tak tengok, boleh menyebabkan overheating. Okey? So menyebabkan kos yang tinggi. Okey, jom kita pergi kat depan balik. Untuk dalam dah tak ada apa pun sebenarnya. Basic je pun. Kenapa pun? Tak cakap apa? Sekejap belum habis lagi. Okey. So basic kereta kalau kita tengok Okey, ni minyak power steering Minyak power steering ni basic asas minyak power steering. Kita tahu kita membawa kereta, kita guna kereta, kita menggunakan sistem power steering Kalau tak ada sistem power steering, korang rasa macam mana kereta korang? Mesti korang rasa steering tu jadi berat. So untuk kereta-kereta moden sekarang ni, kebanyakannya menggunakan minyak. Okey. Lagi latest dia menggunakan electronic power steering. Dia akan tulis dekat EPS dalam meter tadi, dia ada tulis EPS. Bila ada EPS, dia tak akan menggunakan minyak lagi untuk kereta-kereta moden sekarang. Okey. Fungsi dia, minyak ni sebenarnya memang dia penting. Okey, sebab kita menggunakan steering. Ada ke orang bawa kereta tak guna steering? Mestilah guna Tapi andai kata kita langsung tak ambil indah tentang minyak power steering, biarkan kotor macam ni, boleh menyebabkan sistem steering yang bermasalah. Bukannya steering tu tercabut. Steering tu ada je. Okey, bila minyak dah terlampau kotor, okey, boleh menyebabkan boleh menyebabkan pump power steering bermasalah. Contoh brake master pump Contoh pump power steering yang cuba tunjukkan. Okey, kadang-kadang kita tak semua orang tahu. Bila sikit berleter ataupun sikit bercakap, korang marah. Jangan marah. Ada setengah daripada kita tak tahu pump power steering tu apa. Okey, ni adalah contoh pump power steering
Okey, nampak dia ada puli bel, diikut pusingan daripada enjin. Dia amatlah penting untuk penggunaan steering. Okey. Dan ada juga steering rack. Steering rack, cuba tunjuk steering rack. Tunjuk, kadang-kadang sikit tak jangka yang diorang ni semua tahu punya. Kadang-kadang ada setengah daripada kita tak tahu apa itu steering rack. Okey. Inilah steering rack satu batang ni. Daripada sini, daripada ke tayar sampai ke hujung sana, ini adalah steering rack. Steering rack boleh mengeluarkan bunyi, boleh bocor minyak. Macam mana boleh mengeluarkan bunyi? Bila dia terlampau lama, permukaan jalan Malaysia, jalan bawah macam lembu, boleh menyebabkan mengeluarkan bunyi. Okey? Cara pemanduan kita juga penting. Okey, macam mana boleh bocor minyak? Disebabkan kita tak jaga minyak power steering. Okey, untuk minyak power steering sebenarnya kalau ikutkan daripada permulaan kereta kita menggunakan, okey, video ni agak panjang sikit. Sikit nak tengok, sikit nak uji sikit punya subscriber. Andai kata korang rasa video ni bermanfaat, tak bermanfaat pun, sikit nak tengok berapa padu korang support channel Siti Yusof. Okey. So bila minyak terlampau kotor, okey, boleh menyebabkan steering rack bocor. Jangan cerita yang sikit ulang cerita. Okey? Okey. Bila minyak dah kotor, jangka tempoh permulaan kereta memang 60,000, korang wajib flush. Bukan sedut terus tambah tau. Flush. Buang yang lama. Bukan buang dalam tank saja, korang wajib buang daripada pump power steering dan juga minyak power steering. Cuba rujuk video sikit sebelum ni. Sikit ada cerita tentang minyak power steering ni. Okey, bila dah 60,000 kita buat, tunggu 60,000, korang jangan ikut 60,000 lagi. Sebab bendali minyak yang ada daripada pump power steering dan juga steering rack, dia tak akan sama dah. Dia akan singkat. Dia makin singkat. Bila kita jaga, next lagi kita buat 5 bulan, kita tukar, minyak ni akan stay sentiasa bersih. Next lagi korang buat 4 bulan ataupun 40,000 km. Okey, 40,000 korang buat, insya-Allah minyak power steering akan sentiasa bersih. Tapi dia dah start hitam, dah start kotor, korang flush pakai 2 liter ke, 3 liter ke, 4 liter ke, dia akan tetap cepat kotor. Okey, macam sikit-sikit suggest menggunakan minyak Honda. Sebab dia warna putih, senang kita tengok. Okey, ni. Apa? Cuba tunjuk benda apa tu. Cuba tunjuk. Itu adalah apa? Brake master pump. Brake master pump adalah sistem yang amat penting untuk sesebuah kereta. Kita cuba tunjuk. Kita bawa sebiji kereta tau. Kita bawa turun bukit, genti sepah ke, turun bukit tinggi. Cuba kita tak tekan brake. Korang rasa macam mana? Korang kena ingat, sistem brake ni adalah nyawa kita. Kita bawa kereta ni, umpama kita bawa senjata. Kita bawa bom. Okey? Sebab kereta boleh menyebabkan nyawa orang melayang disebabkan sistem brake. Okey, minyak brake, macam sikit cakap, dia lebih kurang macam minyak power steering juga. Sampai 60,000 km ataupun kita nampak warna dah tak cantik, kita wajib flush. Flush tu bukan sedut, bukan tambah tau. Okey? Bila kita bersihkan tank dia, kita akan masuk minyak yang baru, kita akan bleeding ke 4 biji tayar. Korang jangan ingat brake tu depan saja, belakang pun ada brake. Ada brake. Okey? Depan hanya brake, belakang dia ada handbrake dan juga brake. Okey, tengok sama ada menggunakan hub ataupun disc. Okey? Okey, nanti korang tengok kat Google, korang tak tahu disc tu apa. Disc rotor ke apa, korang tak tahu ke macam mana ke. Okey, selain daripada tu, barang-barang basic yang kita nak tahu. Contoh untuk meja servis. Contoh untuk meja servis. Okey, kebiasaannya senang je. Kalau korang nak tahu, kereta yang korang baru ambil ke, atau bila korang dah pakai lama ke, benda basic sebenarnya korang kena jaga 80,000 km. Itu panduan asas yang paling senang kita tengok. Okey, bila kereta tu dah kita pakai lama, kita akan tunggu sampai 160,000. Jumpa lagi bro. Aduh, handsome Alright. So, untuk video ni terputus sikit, minta maaf. So, ni adalah sambungan daripada video tadi, di mana minyak brake pun sama macam minyak power steering.
sampai je dia punya 60,000 kilometer, dia wajib ditukar ganti. Okey. Okey, untuk meja servis yang Siki cerita tadi, untuk meja servis tadi, basic asas dia 80,000 wajib buat meja servis. Sekejap Siki cerita Kita bawa, kita pakai, kita guna. Tak kira siapa-siapa guna pun kita boleh tengok daripada kilometer perjalanan kereta ni. Melainkan dia dah tukar meter yang lain. So kita tak tahu. Okey, di mana kalau kita tengok sampai 160,000 kilometer wajib korang buat major servis untuk kali kedua. Okey, bila kita guna pakai, pergi sana balik kampung, berjalan sana berjalan sini, dah sampai 240,000. Itu untuk major servis kali ketiga. Okey, untuk major servis ni penting ke macam mana sebenarnya? Perlu ke? Aku pun pakai kereta ke tak ada buat major servis pun. Kereta aku okey je. Okey. Itu sebab kadang-kadang ada kereta datang bengkel, banyak komponen yang rosak, yang bermasalah. Sampai owner tu cakap pula bengkel yang bermasalah. Kat situ kita tak faham sebenarnya. Okey, untuk channel Siki Yusof senang faham tentang isu-isu kereta. Tak ada cerita nak tentang masak ke apa, tak ada. Isu tentang kereta supaya korang lebih mendalami dunia automotif. Korang tak pandai repair kereta, sekurang-kurangnya korang tahu tentang kereta. Bila Siki bercakap, korang marah. Jangan, relax, santai sudah. Okey? So, samalah. Kita buat meja servis, 80,000, 160,000, 240,000. Benda basic. Kita buat, contohnya kita akan buat dia punya spark plug. Untuk kereta menggunakan timing belt, wajib korang tukar timing belt untuk meja servis. Untuk water pump, korang boleh buat 2 kali selang untuk timing belt. 80,000 tukar timing belt, tak perlu tukar water pump. 160,000 wajib tukar water pump. Untuk apa tukar water pump? Kenapa kedai tu bagi tahu, kedai ni tak bagi tahu? Sebab kita tak faham. Sebab orang yang bercakap, dia pun tak kena lagi. Bila orang yang dah kena, dia bermasalah. Faham tak? Aku pakai kereta 10 tahun, tak pernah aku tukar water pump. Memang betul. Kadang-kadang hidup kita ada dengan nasib. Okey? Nasib. Bila kita dah tukar timing belt 160,000, kita tak tukar water pump. Jalan sampai 200,000, water pump bocor. Breakdown kereta, tersadai tepi jalan, overheat, temperature panas. Overheating. So menyebabkan heat bengkok. Kos dah tinggi. Nampak? Berpunca daripada water pump. Okey? So lagi satu kebaikan dia, semasa kita buat timing belt, kita tukar water pump, cas sekali dekat timing belt. Senang. Upah dah ada dekat timing belt. Okey? Gatal tangan kanan, okey? Okey. So, untuk kereta yang menggunakan timing belt, kalau kereta menggunakan timing chain, korang tak perlu tukar timing chain pun. Timing chain nak jaga senang, jaga minyak hitam je. Pastikan sampai kilometer, tukar minyak hitam. Cukup bulan, tukar je minyak hitam. Tak payah pening kepala. Okey. Kalau timing chain, dia ada belting. Korang tak ingat timing belt, tapi korang ingat belting. Di mana korang boleh tukar belting 80,000 kilometer sekali. Tak payah pening kepala. 160,000 nanti kita ingat balik. Oh, belting aku dah sampai 160,000. Wajib tukar, boleh tukar. Kalau kita tengok, dah tak cantik, dah crack, kita boleh tukar. Okey? Yang kadang-kadang tak semua orang tahu. Okey? Petrol filter. Okey, untuk persona wajib tukar petrol filter. Salah satu punca kereta boleh tersadai tepi jalan berpunca daripada petrol filter. Tengah-tengah bawa, tiba-tiba enjin mati. Okey? Nampak? Siki cakap ni bukan suka-suka cakap tau. Memang boleh jadi disebabkan filter sumbat dan menyebabkan fuel pump condemn. Fuel pump boleh rosak disebabkan petrol filter tu sumbat. Okey? Pelancaran minyak tak cantik pergi ke enjin. Faham? Petrol filter untuk persona. Untuk Myvi tak payah tanya. Pro 2 semua tak payah tanya. Untuk kereta persona dalam cerita ni. Macam tu kan? Dia ada air filter, wajib korang tunggu. Wajib korang tukar. Okey, untuk auto filter korang abaikan je. Untuk buat filter dia memang ada jual. Memang boleh buat. Tapi kos yang korang nak buat, korang terpaksa turun gearbox. Dia tak ada oisam. Mangkuk oisam tak ada. Kalau korang buka bahagian depan ni, dia tak ada filter tau. Jangan nak ajar pomen tu suruh buka depan. Okey? Nanti. Buka-buka tak ada. Okey. So, basic-basic yang Siki cakap ni, sistem air. Okey, sistem air ni salah satu komponen yang paling penting dekat enjin, sistem penyejukan. So bila sistem air ni, kalau kita jaga sistem air, kita yakin
jalan jauh dalam keadaan tak ada masalah. Okey, untuk kita tengok sama ada okey ke tak radiator dia, di sini. Kita boleh buka radiator cap dan kita boleh tengok daripada sudut jalur ataupun lubang-lubang dekat dalam radiator. Yang boleh tengok, yang tak boleh tengok, tak boleh buat apa. Okey, pastikan warna coolant cantik, merah. InsyaAllah, kita tu mesti okey. Okey? Okey, sikit tak naklah cerita pasal air hilang ke, bocor tak ada ke. Itu ada video-video sebelum ni sikit dah cerita dah. Takut korang bosan je, bukan apa. Okey, korang wajib juga untuk buat servis toto body. Okey, servis toto body. Takut toto body tak kenal. Korang jangan ingat yang korang tengok ni, korang dah pandai sebenarnya. Ada lagi orang yang toto body tak tahu apa. Sekali cakap toto body rosak, map 800. 1002. Benda apa toto body? Betul kan? So dalam video sikit ni, sikit bagi tahu kita nak cegah daripada toto body cepat rosak, kita wajib servis toto body. Memang sikit cakap macam main-main tau. Tapi servis toto body tu adalah sangat penting sebenarnya untuk menjaga sistem pembakaran lah. Pun kita boleh jadi lemau dan sebagainya. Okey, selain daripada tu, untuk meja servis asas sebenarnya, macam brake pad ke disc rotor ke, nak buat servis adjust handbrake belakang pun boleh. Di mana kalau kita tarik handbrake tu, tak tinggi. Contoh je, tengok contoh. Pasang lampu. Okey. Contoh yang kita duduk dalam kereta. Okey, kita duduk dalam kereta. Okey. Kita lepas handbrake kita. Kita tarik handbrake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Benda ni dah tembak bulan. Nampak? Sebab apa dia boleh tinggi macam ni? Bila perlu kita buat kalau kita jadi masalah macam ni? Sebab kita sebenarnya pakai kereta sebenarnya. Sebab kereta kita menggunakan kereta auto. So tak pakai sangat handbrake. Letak P je. Hati-hati. Jangan salah menggunakan kereta gearbox auto. Okey, ni untuk manual. Simple je. Free gear. Lepas tekan brake. Lepas tarik handbrake. Lepas brake. Faham Manual. Senang je. Berhenti kereta. Okey. Free. Tarik handbrake. Untuk kereta auto, dia ada step yang sebetulnya. Okey, minta tolong share andai kata bermanfaat. Nampak dah? Jelas Okey. So, kereta-kereta auto, bila kita berhenti, tempat mendata, tak ada masalah. Bila tempat curun ataupun mendaki. Ingat mendaki ataupun curun. Okey, macam mana step dia? Tengok betul-betul sikit buat Ni step sikit ajar sekali je. Sikit tak nak ajar banyak kali. Nanti korang bosan. Okey. Bila sampai curun bukit, curun bukit ataupun naik bukit, kereta macam menaik sikit, kita tekan brake, betul, kita nak berhenti kan. Okey, kita berhenti kan. Okey, lepas tu apa yang kita buat? Tarik handbrake ke letak P dulu? Tarik handbrake dulu ke taruh P dulu? Mana satu yang betul? Okey, kebanyakannya sikit tengok kesalahan tu datangnya daripada kita masuk P dulu. Kita masuk P dulu, kita lepas brake, kita baru tarik handbrake. Itu adalah salah satu kesalahan boleh menyebabkan lock untuk gear dalam keadaan tak cantik. Ingat cara dia, korang tekan brake, kereta ni betul-betul berhenti. Tarik handbrake sekuat-kuat sampai tak bergerak dan juga korang wajib baru masuk P. Dah masuk P barulah korang lepas brake. Okey, baru lepas brake. Ingat berhenti, jangan lepas. Jangan masuk P dulu. Tarik handbrake dulu. Masuk P, baru lepas brake. Okey, faham Okey, kita sambung balik sebab apa handbrake ni terlampau tinggi. Okey, sikit cerita sebab apa. Nampak Nampak muka? Nampak? Nampak Okey. Macam mana handbrake tu boleh tinggi sangat sebenarnya kalau korang nak tahu. Okey, kalau kita tahu dalam hub tu dia ada landing brake Dia ada landing brake betul. Okey, sebab apa dia jauh? Sebab apa dia tinggi? Sebab kedudukan landing brake dengan brake hub dia jauh. Okey, bila dia jauh, korang akan dapat rasakan handbrake tu tinggi, brake kaki mesti rendah, jauh. Sebab tu korang wajib buat servis adjust kalau andai kata handbrake tu terlampau tinggi. Benda ni basic tau, benda ni basic. Bila handbrake tu tinggi, wajib korang buka. Sebab nak buka brake hub belakang, bukannya setiap minggu tau.
Bukan tiap-tiap tahun tau sebenarnya. Kalau betul-betul kita jaga panduan asas untuk kereta ni. Okey, bila kita rasa terlampau tinggi, kita wajib buka belakang. Takut brake shoe dah habis. Boleh jadi brake pump bocor ataupun jam. Kalau tak jaga minyak brake. Minyak brake tu penting tau. Okey, boleh menyebabkan kos yang teruk. Minyak brake tak jaga sebenarnya. Okey, apabila kita adjust handbrake dalam keadaan rapat dengan hub. Tahu, dia dah rapat dengan hub. Betul-betul bulatan hub. Hub tak pernah ada tiga segi tau. Dia bulat. Okey, dia tak ada tiga segi ke petak tak ada. Okey, dia memang bulat. So bila brake shoe kedudukan rapat dengan hub, korang akan rasakan korang tarik sikit je, tayar dah berhenti. Okey, bila korang tekan brake je sikit, kereta dah boleh berhenti. Brake pun jadi tinggi. Itu asas. Okey? So video ni memang santai sikit buat. Kalau anda kata korang rasa tak manfaat lah video kali ni. Aku nak tengok orang buka pasang kerja. Buka pasang benda ke, tapi tak ada. Dia macam tu cerita dia. Okey, jom kita depan balik. Berapa minit dah agak-agak tu? Apa? 11 minit. Okey. So, macam biasa, yang belum subscribe sikit punya channel, minta tolong subscribe. Kita upkan sikit channel Melayu kita ni supaya membangun lebih tinggi. Kita bukan nakkan nama sebenarnya. Kita nak menceritakan penjelasan supaya kita dapat memahami satu komponen. Okey, benda asas. Tak semestinya bila Siki buat, Siki tunjuk, korang jadi pandai. Korang nak basic tentang masalah-masalah kita. Tak adalah pening kepala. Okey? So kat situ je. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.